Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa aku tidak mencintai hidup hanya untuk menanam tanam-tanaman. Bukan pula untuk mengalirkan sungai-sungai dan bukan pula untuk membangun gedung-gedung dan istana. Tetapi demi Allah aku mencintai kerana 3 perkara. Ini kata Muaz bin Jabal di saat nak mati ni. Dia kata apa? Tak ada dah aku ni, dunia tak mau dah. Nak buang dah. Apa yang dia sebut oleh Sayyidina Muaz? 3 perkara. Pertama, untuk berpuasa di setiap hari. Dia kata aku nak puasa lah pada setiap hari. Yang kedua apa? Untuk qiyamul lail di malam hari. Yang ketiga apa? Untuk berkumpul dengan para ulama di majlis zikir. Ini cara Sayyidina Muaz bangun. Bila bangun dia fikir apa? Esok puasa tak? Malam ni nak bangun qiyamul lail. Adalah majlis ilmu. Kita ada tak fikir ni? Bangun pagi. Lepas bangun tu tuan-tuan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tarik tuan-tuan. Kemudian buat macam ni sikit. Ni kena buat. Tuan-tuan buat tak? Tak buat eh? Buat. Mengeliat, orang panggil mengeliat kan? Tarik. Lepas tu tenung. Ini nak buat apa dah? Tuan-tuan ada fikir? Hari ni nak makan apa ni? Yang tu masalah. Patutnya fikir. Hari ni kuliah Ustaz Abdullah Khairi ni kena pergi ni. Majlis ilmu ni. Ini yang dipikir oleh Muaz bin Jabal. Hai, jangan tinggal sunat duha ni, aku nak solat ni. Solat duha. Ni fikir ni. Kan? Ish. Zikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali hari ni? Ni kena fikir ni. La ilaha illallah Allah semalam 10 ya, lena dah. Ni kena tambah ni, Ni kena fikir yang ni. Kita dah 50 dah 60 dah, tu duk fikir lagi. Ish. Projek ni siapa nak bagi kat siapa ni, anak mana ni? Projek apa bang? Dekat dah kematian kita. Ni fikir yang ni. Hai, ya Allah, semalam tak sempat sunat taubat. Kalau tak sempat buatlah, bangun terus buat sunat taubat. Sebab apa? Masa dekat dah, tuan-tuan. Ni kita duk fikir lagi. Allah, tanah ni aku tak faraid lagi ni. Tuan-tuan jangan susah hati. Mati ya tuan-tuan. Tanah tu anak kita faraid lah. Sebab tu kalau boleh masa hidup ni, tuan-tuan, hebahlah mana yang boleh. Hebah. Hebah ni tukar nama siap-siap. Tapi jaga juga. Tukar, tuan-tuan. Anak ambil, kita tak ada rumah pula. Lain kali kita ada rumah orang tua-tua. Yang kes baru ni kan. Faraid. Bagi kat anak, ingat caya kat anak. Lain kali anak ambil semua. Dia tahu rumah ni rumah saya. Ayah anak, keluar. Duduk rumah orang tua-tua. Allah, sedih ya tuan-tuan. Ini kita kena fikir. Muaz fikir. Pertama apa? Nak puasa. Yang kedua apa? Aku qiyamul lail. Yang ketiga apa? Majlis ilmu. Tetapi sekiranya kita sekarang ini hanya mengenali matlamat hidup, tentulah kita akan menjawab, kami mencintai hidup untuk memegang kedudukan penting. Kita nak fikir apa? Allah, aku ni nak dapat Profesor Madya. Aku ni nak jadi pengarah. Umur 58 dah, 2 tahun lagi nak pengarah apa? Nak mati ya tuan-tuan. Kan? Cita-cita tu nampak lagi. Tuan-tuan ingat, pencen masa ada jawatan orang hormat. Tak ada jawatan. Tak ada orang hormat. Semalam saya forum dengan Ustaz Don. Pegawai bahagian masjid ni. Datuk Imran. Dia pengarah JPJ. Duduk bawah-bawah sama ni, dengar kuliah. Saya pun nampak muka ni. Kat mana muka ni kan? Mana ni? Otak duduk main ni. Mana ni? Mana jumpa ni? Rupanya dia pengarah JPJ, bekas pengarah. Jadi kita pun habis-habis. Datuk ni kat mana jumpa ni? Kan? Saya kalau orang jumpa saya, Ustaz kenal saya tak? Saya akan sebut. Memang tak kenal lah tu, bohong lah. Tuan-tuan jaga. Kalau Ustaz kata, tu panjang, tak kenal lah tu. Saya kalau saya kenal, saya akan sebut nama. Tu saya kenal kakak. USJ ke? Memang saya kenal lah. Tapi kenal tak? Memang tak kenal lah tu. Mesti lepas tu dia tanya, kat mana tu? Tak kenal lah. Ni saya, Datuk ni saya kat mana kenal ni? Tiba-tiba, Ustaz Hashim begitu. Inilah bekas pengarah JPJ. Masya Allah, Datuk Imran ke? Memang ni saya sebut. Datuk Imran ke? Ya. Datuk buat apa sekarang? Saya mewakafkan diri saya untuk masjid. Yang ni ucapan yang kita nak. Ni, saya wakafkan diri saya untuk masjid. Hidup dengan masjid. Ini kita nak kan ucapan ni. Ni ada orang lah buat apa?
Ustaz, pencen ni buka kedai sikit lah. Allahu Akbar, ada fikir yang tu lagi tuan-tuan. Tapi kalau ada orang pencen disebut, buat apa sekarang ni? Alhamdulillah Ustaz. Lepas pencen ni banyak hidup, dia ingat Tuhan lah. Banyak kuliah-kuliah. Kalau tak ni pun banyak kita buat benda kebajikan. Ada NGO. Yang ni kita nak. Ini pencen lah. Lepas pencen buat apa? Alhamdulillah buka syarikat sendirilah ni. Dekat-dekat untung juta, 2 juta. Tuan tu bukan masa dia lah. Tu bagilah kat anak-anak kita kan. Bukan dunia ni nak. Tapi 60-70 ni bukan masa dia dah. Kan? Bagilah orang lain urus pula. Ada orang dia tinggal terus dah. Benda tu kita dah ada dah. Tuan-tuan boleh hidup dah. Kan? Yang lain ni kita nak cari untuk bekal dia. Ini yang difikirkan oleh Muaz. Muaz siapa ni? Gubernur. Gubernur tuan-tuan. Kami mencintai hidup untuk memegang kedudukan penting. Memandu kereta-kereta mewah. Tak ada masalah. Saya kata dunia ni carilah kereta mewah pun tak apa. Bawa kereta tu datang kuliah. Bawa kereta tu datang kuliah. Tu saya cerita tuan-tuan. Pengurusi Masjid Kajang. Masjid Kajang. Saya jumpa dia. Datuk. Nak balik dah. Kita sekejap Ustaz. Saya nak bagi hadiah kat Ustaz. Kata jom Ustaz ikut saya. Saya pergi. Jaguar kereta. Jaguar tu yang rimau depan tu. Tuan-tuan pernah tengok tak? Saya pun sampai-sampai. Kita tuan-tuan tunggu lah. Dia duduk di jauh lah. Ustaz tunggu Ustaz. Tip. Bonet. Kita punya bonet kereta. Tarik tak terbuka lagi tuan-tuan. Tu pun masjid dah datang. Ni. Dia pun pergi. Ustaz ambil tu dalam tu dia tak ada kotak tu untuk Ustaz. Kita pun ambil lah. Pegang nak tutup. Tak payah dia kata. Lepas tu saya kata dah buat macam mana ni? Tak. Saya pun pergi Datuk. Jaguar ni berapa? Tak mahal Ustaz. Yang ni nak bawa pergi masjid lah. Jaguar pergi masjid. Berapa? 1.1 juta. Okey lah tu. Bawa masjid 1.1 juta. Kita bawa masjid. Kancil lah. Yang Jaguar tinggal di rumah. Bawa Jaguar tu. Maka yang tu harta dunia. Tapi jadi akhirat. Kakak nak beli baju cantik-cantik. Belilah kak. Bawa dia datang rumah Allah. Dia dunia tapi akhirat. Kakak nak bersiap elok-elok. Bubuh celok elok-elok. Bubuh putih. Bubuh mulut gintu tak apa. Datang kuliah. Aku tengok pun nampak serak. Ini main kuliah bedak pun tak boh. Aku tengok. Buka je jebon pun. Boleh kat serak tak apa. Kan dunia tu. Tapi jadi akhirat. Ustaz tengok tenang. Kan. Ini datang kuliah bedak pun tak boh. Ini ada yang boh budak bedak sejuk. Budak muka macam lutung. Tak ada. Jadilah dunia tapi akhirat. Tak ada masalah. Tuan-tuan benda baik. Buat benda baik. Tuan-tuan tak ada masalah. Kita jadikan dia dunia tapi untuk akhirat. Tuan-tuan. Sebab tu disebut sini. Ada orang tuan-tuan bangga dengan isteri dan anak-anak. Ada orang tuan-tuan bila cakap kan sebut anak dia. Anak saya 6 orang. Alhamdulillah. 6 universiti. Meluat kita dengar pun dah. Betul tak? Ada jenis tu pun dah. Bila sebut dia cerita anak dia. Anak saya 3 orang PhD. 2 orang doktor. Anak saya saja. Kan? Bukan cerita tu bukan apa. Boleh cerita. Tapi bila selalu mencerita, dia jadi meluat. Orang meluat lah. Dia tu jumpa anak dia. Macam orang lain tak ada anak kan. Kadang macam tu lah kan. Tak ada masalah. Anak saya alhamdulillah doktor. Tapi anak saya walaupun doktor hafal Quran. Jadi pengajaran pada orang. Anak saya dia tak kerja apa, engineer lah. Tapi dua-dua orang ni alhamdulillah Ustaz. Kira boleh kalau bagi jadi imam boleh jadi imam lah. Yang tu kita nak. Ada hubung dengan akhirat. Itu kita nak. Bercakap tentang anak-anak, itu kehidupan yang kita cintai. Tidak ada bezanya sama sekali dengan kehidupan binatang-binatang. Sama dengan binatang. Bangun pagi, dia cari makan je. Balik, penuh tembolok dah, balik. Kalau kita fikir tentu, tak ada tentang akhirat. Sama binatang, tuan-tuan. Ulaika kal an'am. Sama dengan binatang. Balhum adal. Allah kata, bahkan lebih teruk. Bezanya hanyalah bahawa kita boleh bercakap, berakal dan boleh mencapai kemajuan. Bezanya, kita ada akal. Binatang tak ada akal. Binatang dia naluri. Dia tetap dah. Kalau ayam, naluri dia makan apa? Makan beras, makan dedak, makan tu. Bagi daging, dia tak akan makan. Sebab naluri dia macam tu. Tapi kita, makan semua. Dedak makan.
Ayam makan, semua makan tuan-tuan. Naluri, lembu, rumput je. Lembu makan rumput, gemuk. Rumput ada kolesterol tak? Tak ada. Tapi pasal apa gemuk? Ada orang saya tak mau makan daging hamba, nak makan sayur. Makan sayur gemuk, lembu gemuk. Tuan. Mana? Gajah makan tebu lah. Jangan tanya. Dah. Jadi tuan-tuan, makanlah apa nak makan pun, tapi jangan lupa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan lupa bismillahi ala barakatillah. Makanlah apa pun, dia jadi berkat. Kolesterol tu, lemak, dia akan jadi vitamin. Sebab apa? Berkat. Jangan nak makan kambing darah tinggi. Lah, mana ada orang makan kambing darah tinggi, tuan-tuan? Sebab apa? Kambing dia tak ada lemak banyak. Bagus, tuan-tuan. Nabi suka. Saya kambing sebut kambing saya makan. Tapi jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim ala barakatillah. Kambing kita makan tu jadi berkat. Bila berkat, dia jadi vitamin. Dia akan jadi penawar. Nak makan apa pun. Ni Allah, saya tak mau makan, gemuk. Allah, tuan-tuan, lembu makan rumput pun gemuk, tuan-tuan. Penuh dengan lemak semua cukup. Makanlah, tuan-tuan. Tapi jangan lupa lah. Tapi kalau dah ada kencing manis tu, tak apa ustaz, minum gula. Tu dia kan. Teh tarik tinggi ni. Susu dekat sini. Memang Alhamdulillah, tuan-tuan. Memang berkat mati tu ya, tuan-tuan. Agak-agak lah kan. Berkat pun ikut kemampuan yang kita ada. Kan? Maksudnya kita minta berkat, kita jagalah. Jadi, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dicerita sini. Beza dengan binatang. Oleh itu, kita wajib mengkaji dan merenungi semula kehidupan para sahabat Nabi dan ulama salaf agar kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya hakikat kematian dan falsafahnya dalam kalangan mereka. Tuan-tuan kena ingat, bila sebut para Nabi, hebatlah. Tapi jangan lupa, lepas Nabi disebut sahabat. Lepas sahabat disebut ulama salaf. Ulama salaf ialah 3 tahun selepas Nabi SAW meninggal. Itu ulama salaf. Banyak orang kata kami ikut salaf. Tapi ikut apa? Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bukan 300 tahun lepas Nabi meninggal. Ulama salaf ni ulama yang 300 tahun hidup lepas Nabi meninggal. Di antara apa? Imam Syafi'i. Ni semua ni. Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Mereka ni lah salaf. Banyak orang kata kami ni salaf. Tapi ikut Ibn Qayyim. Ibn Qayyim bukan salaf. Dia hidup selepas tu. Ibn Taymiyah memang ada sekilas dalam 300 tahun lebih. Tapi ulama-ulama salaf ni ulama yang hidup 300 tahun selepas Nabi meninggal. Sebab tu Nabi pernah, tuan-tuan, dia duduk dalam satu majlis. Macam ni lah. Majlis tu majlis BBIP. BBIP ni kira, kalau kita datuk-datuk Tan Sri apa semua kan. Beza, tuan-tuan. Saya kalau duduk dengan BBIP ni, nak cakap kontrol. Kita nak takut. Kira susah lah, tuan-tuan. Kadang-kadang air liur meleleh dulu daripada keluar cakap. Benar dia orang jemput, tuan-tuan. Tan Sri, datuk-datuk. Saya pening lah. Tu nak mula tu protokol dulu. Yang mulia. Lah kali kita, tuan-tuan, tentu mula kan. Dalam majlis ni, hebat-hebat ni, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Mu'adh bin Jabal, ni hebat. Nabi kata, wahai sahabatku, siapa yang paling mulia di kalangan kamu? Ni. Nabi tanya ni, dekat ni. Kira ni hebat-hebat ni. Siapa paling mulia di kalangan kamu? Bangun seorang sahabat. Para malaikat, ya Rasulullah. Para malaikat. Nabi kata malaikat memang mulia. Sebab dia nampak Allah. Dia sujud, dia tengok syurga. Kalau dia sujud tu, sujud ribuan tahun. Dia tidak ribuan tahun. Dia doa ribuan tahun. Sebab dia tak ada nafsu. Memang mulia. Tapi ada lebih mulia lagi. Sahabat senyap. Para Rasul ya Rasulullah. Para Anbiya. Nabi kata memang para Nabi ni mulia. Sebab dia dapat wahyu. Apa dia buat silap? Allah tegur. Contohnya Nabi, aku buat silap. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu memalingkan muka, kan? Apabila telah datang orang yang buta. Ni ditegur. Sebab apa? Wahyu. Nabi, hebat. Macam mana? Cerita tentang langit, semua dia tahu. Sebab apa? Wahyu. Memang para anbiya hebat. Tapi ada lagi hebat. Sahabat senyap. Bangun seorang sahabat.
kami ya Rasulullah, para sahabat kamu. Maka Nabi kata, memang kamu hebat, kamu mulia. Sebab kamu duduk dengan aku. Bertemu ni lutut dengan lutut aku. Aku cakap, kamu dengar. Tak betul. Aku tegur. Kamu tengok apa aku buat. Memang kamu mulia lah. Tapi ada lagi mulia. Semua sahabat senyap. Ketika Nabi sebut ada lagi mulia, Nabi menangis. Basah janggut dia ni. Lalu Nabi kata, ada lagi paling mulia. Mereka ini tak pernah bersama dengan aku. Mereka tak pernah melihat aku. Mereka juga tak pernah bersua dengan aku. Mereka ialah umat akhir zaman. Mereka inilah yang mulia. Kita, tuan-tuan pernah tengok Nabi tak? Tak pernah. Muka Nabi tengok tak? Tak pernah. Saya pun tak pernah. Pernah mimpi jumpa Nabi tak? Tak pernah. Saya pun sama. Saya duduk dalam raudah, tuan-tuan. Duduk 2 jam. Ni, zikir ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni jangan tanya, 1000 nak bagi jumpa Nabi mimpi. Tertidur, Alhamdulillah. Tak mimpi juga. Yang mimpi jumpa apa? Bini aku. Jaga-jaga, teringat mimpi jumpa bini, tu fikir apa? 3 jam duduk dalam tu, nampak bini duduk cari, mampu lagi. Oh, Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak mimpi, tuan-tuan. Tapi Umar akhir zaman, Nabi kata. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sama sikit ni. Oleh itu kita wajib mengkaji merenung semula kehidupan para sahabat, para ulama salaf ini, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan bagaimana mereka menjalani hidup ini untuk menghayati kematian. Kita ambil panduan. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Amru bin Al-As bahawa tatkala kematian menghampirinya di Mesir. Amru ni saya cerita berapa kali dah. Tapi dia ulang mula. Dia memalingkan wajahnya, saya baca sudah, ke dinding dan menangis. Padahal dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang telah banyak berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Amru Al-As dia masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Dia lewat sikit. Kemudian datanglah anaknya Abdullah. Abdullah ni orang yang banyak merawi hadis. Abdullah bin Amru. Banyak sahabat Nabi diberi nama Abdullah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok nama Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amru, nama Abdullah. Seorang alim lagi zahid, lagi zuhud, Abdullah ni. Untuk mententeramkan jiwa ayahnya agar sentiasa tetap bersangka baik kepada Allah. Ingat kita bila meninggal, jamin syurga bila hati kita ni betul dengan Allah. Maksud dia tak ada. Allah ni ada, tak ada. Allah ni kenapa buat aku macam tu? Ni ada ni, syak ni. Allah ni tak patut sungguh. Ni. Kalau ada macam ni mati, takut kufur. Sebab tu jangan tuan-tuan. Astagfirullah, syaitan ni, syaitan. Syaitan juga. Takut ni ada, kadang. Kita Tuhan uji macam-macam kan. Allah ni tak patut buat aku macam ni. Aku sembahyang pun tak tinggal. Aku sedekah. Tapi kenapa Allah uji anak aku macam ni? Ni datang macam ni. Kita sangka buruk. Ni. Ditenteramkan oleh Abdullah ni kepada ayahnya. Supaya sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Wahai ayahku, mengapa engkau masih menangis? Dia kata. Wahai ayahku, bukankah engkau sahabat Rasulullah? Dia tenangkan. Kamu ni sahabat Rasulullah. Bukankah baginda telah melantikmu sebagai pemimpin pasukan dan dalam peperangan Zat Salasil? Bukankah baginda telah memujimu dahulu? Bukankah engkau telah bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab? Bukankah engkau penakluk negeri Mesir? Bukankah engkau telah berjihad? Dan bukankah kamu telah melakukan segala amal kebaikan itu? Dia puji, tuan-tuan. Sebut kebaikan. Ini cara orang yang ziarah dalam keadaan nazar. Sebut kebaikan. Semakin panjang perkataan anaknya itu, semakin kuat pula tangisan Amru bin Al-As. Menangis lagi. Lalu dia berkata, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku telah melalui fasa hidupku dalam 3 period, 3 masa. Ini saya ulang selalu kan. Sekarang aku akan menjelaskan kepada kamu. Apa fasa tu? Saya baca, kemudian kita tutup. Pertama, semasa jahiliah dia kata, aku tidak mengenal Islam dan aku adalah seorang yang paling membenci Rasulullah. Benci sungguh, meluat sungguh. Demi Allah, seandainya ketika itu aku bersempatan membunuhnya, pasti aku lakukan. Jadi sekiranya aku mati dalam keadaan demikian, pasti aku termasuk penghuni neraka. Dia kata aku benci Rasulullah. Sebelum Islam, kalau aku jumpa aku nak bunuh. Kalau aku mati masa tu, jamin neraka. Pasal kedua,
Kemudian dia anugerahkan Allah untuk memeluk Islam. Dan aku berhijrah ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Aku ingin berjumpa Rasulullah. Dan ketika itu baginda berada dalam Masjid Nabawi. Sebaik saja melihatku, baginda menyambut kedatanganku dengan ramah, senyum dan senang hati. Tengok ni. Mu'adh bin Jabal, apa nama? Amru al-As ni tak suka Nabi, benci Nabi, kata Nabi macam-macam. Tapi disambut dengan senang hati. Ini merupakan sambutan yang amat luar biasa. Dan penuh makna dalam diriku. Baginda bersabda, dekatlah kepadaku wahai Amru. Dia panggil Amru tu, bagi duduk dekat dengan Nabi. Amru menyambung ceritanya. Setelah itu aku sentiasa bersahabat dengannya. Dan aku menjaga baik persahabatan ini. Demi Allah, pandangan mataku tidak pernah menatap wajah Rasulullah. Kerana secara langsung. Sebab apa? Bila dia masuk Islam, dia tak tengok wajah Nabi. Malu. Kerana aku berasa malu dan segan di samping kewibawaannya. Demi Allah, sekiranya kalian memohon kepadaku supaya mencerita sifat dan ciri Rasulullah, tentu aku tidak dapat melakukannya. Alangkah bahagianya diriku jika aku mati dalam keadaan seperti itu. Dengan demikian, besar harapanku bahawa aku termasuk ahli syurga. Bila tuan-tuan dia masuk Islam, dia tak tengok wajah Nabi dah. Malu tuan-tuan. Kalau masa tu dia kata kalau aku mati jamin syurga. Tapi dia kata apa? Ketiga, dia kata pasal ketiga. Tapi ternyata usiaku masih panjang dan aku tidak wafat bersama Rasulullah SAW. Sehinggalah urusan duniawi telah menghancurkan jalan hidupku. Sekarang aku tidak tahu apakah aku akan bersilakan nanti memasuki syurga atau akan dicampakkan ke dalam jurang neraka. Aku tidak punya amal selain daripada aku akan mengucapkan 2 kalimah syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah persediaanku untuk berhadapan dengan Allah dari hari kiamat. Dan inilah yang hanya dapat aku banggakan. Dia kata apa? Aku ada masa ketiga. Masa apa? Masa kan lepas daripada Nabi meninggal, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia pergi tuan-tuan sampai kepada Mesir dan berlaku peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dia duduk sebelah Muawiyah. Di antaranya tipu helah yang dibuat oleh Amru apa? Bila Muawiyah nak kalah, dia letakkan Quran di hujung pedang. Akhirnya berlaku pendamaian. Akhirnya apa yang berlaku? Sayyidina Ali dibunuh. Ini satu penipuan yang dibuat. Dia kata aku banyak dosa. Tapi aku ada satu kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila dia sebut kalimah itu, setelah Amru al-As berkata seperti itu, dia pun wafat dengan membaca kalimat tauhid tersebut. Bila dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati tuan-tuan. Tengok sikit lagi. Kemudian kedua tangannya menggenggam kuat jari jemarinya. Seolah-olah dia memegang erat kalimah tauhid tersebut. Sambil dia sebut tu sambil genggam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia genggam tu. Kemudian anaknya Abdullah menceritakan ketika kami ingin memandikannya. Kami cuba berapa kali untuk melepaskan genggaman tangan ni. Kan bila kita mandi jenazah, kita akan buka. Buka, kita buat je lah. Kita akan kiam. Jadi Abdullah ni, dia bukalah. Buka, dia letak. Bila letak, tangan tu genggam balik. Genggam semula. Kami cuba berapa kali untuk melepaskan genggaman tangan itu. Tetapi setiap kali kami berusaha melepaskannya, maka pada saat yang sama dia kembali seperti tergenggam seperti semula. Genggam balik. Kemudian kami membiarkan kedua tangan tergenggam sehingga mengkafaninya, menyembahyangkannya dan memasuk ke dalam kubur dalam keadaan demikian. Maka kami mandi, kata Abdullah, dengan tangan genggam. Sembahyang tangan genggam, kapan tangan genggam, sembahyang pun tangan genggam. Persediaan dirinya sebenarnya adalah ketika menghadapi kematian, berazamlah untuk memanfaat waktu sebaiknya dengan melakukan berbagai amal soleh dan tidak membuang dengan sia-sia. Maksud dia apa? Amru al-As dia mati dengan menggenggam kalimah la ilaha illallah. Dia genggam tu. Dia buatnya la ilaha illallah, dia genggam. Lalu di mandi, buka tak boleh buka juga. Maka dikebumi, disembahyang dengan tangan genggam tu lah. Kata Abdullah, bapa dia mati dengan menggenggam kalimah la ilaha illallah. Kita nak macam itulah tuan-tuan. Tapi kalau hidup, zikir pun tak pernah boleh mati macam tu. Ni zikir pakai tangan ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni kalimah ni tuan-tuan, Tuhan letak ni. Ada makna semua ni. Untuk kita kira. 4 kali 5, 20. 2, 40. Ni kalimah apa ni? Ni kalimah apa? 18 campur 81, 99. Setengah ulama kata ini adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sama 4, 1, 2, 3, 4 ni.
Ni, 4. 4 kali 5, 20. Semuanya 40. Untuk senang, tuan-tuan. 40, usia manusia. Bermula dengan 40. Kalau 40 duk jauh daripada rumah Allah, mati pun jauh. Kalau hidup 40 dengan majlis zikrullah, mati dengan zikrullah. Ini 40. Ni la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya galak. Kalau tuan-tuan zikir, lepas solat pakai ini. Tapi kalau zikir yang ribu-ribu tu, pakai tu yang ada digital tu. Digital tu. Contohnya tuan-tuan selawat mesti 1000 kali. Nak dapat manfaat, kena buat. Bila buat, tuan-tuan akan tahu. 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tekan. Ketik kan. Kemudian, lena. Jumlah ada tak? Ada. Bangun, sambung. Tapi kalau pakai ni, Allah, apa tak? Lena dah. Berapa sambung tak tahu. Kita tak lihat cukup. Pakai tu yang digital tu. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlena, ada jumlah dia. Lepas Zuhur, sambung pula. Lepas Asar, sambung pula. Lepas Maghrib, tak tahu nak buat apa, sambung pula. Aisyah bagi cukup 1000 kali selawat. Bagi cukup tuan-tuan. Sebab apa? Aksiru bis salawat. Nabi kata banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Sebab apa? Nabi kata aqrabu manzili. Paling dekat rumahnya fi jannati, di dalam syurga. Aksiru minas salawat. Siapa yang banyak selawat? Banyak. Maksudnya banyak. Bukan selawat. Banyak. Maksudnya buat banyak-banyak. Buat banyak kena kira. Allahumma salli ala sayyidina. Saya kalau Sayyidina, saya akan sebut. Kalau saya selawat di luar solat. Di luar solat saya akan sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya akan sebut Sayyidina. Tapi dalam solat, saya tak sebut. Sebab ada hadis dalam solat Nabi tak sebut Sayyidina. Tapi kita di luar solat, kita muliakan Nabi dengan Sayyidina. Tapi kalau solat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya akan sebut yang itu. Tuan-tuan boleh buat. Kalau nak tambah Sayyidina pun tak batal solat kita. Tak ada masalah. Kalau nak sebut Sayyidina boleh. Tapi kalau ikut, tak payah sebut. Nak sebut pun boleh, tak sebut pun boleh. Tapi ada orang kata, Ustaz, Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, kita tak payah buat. Tak. Ingat benda yang Nabi tak buat, tapi ada sahabat tengok Nabi satu ketika buat. Tu. Sebab tu ada satu ketika, sahabat tengok. Sahabat ni tengok. Tak sama dengan orang lain tengok. Macam tuan-tuan lah, ada jumpa saya. Saya pernah jumpa Ustaz dekat summit tapi Ustaz kepiah tak pakai. Mesti orang lain kata, tak benar Ustaz Abdul Khairi. Dia kopiah tak pernah tinggal. Dia jumpa saya ketika saya pakai kopiah. Ada orang jumpa tak pakai kopiah. Dia rawi betul tak? Cerita dia betul tak? Betul. Jangan tak. Saya jumpa Ustaz lah pakai spender . Yang tu memang tak betul tuan-tuan. Yang tu tak betul lah. Tu memang mungkar lah. Perawi mungkar. Macam tu hadis Nabi. Hadis Nabi ni ada sahabat jumpa. Dia cerita. Orang lain tak pernah jumpa. Dia cerita betul dah? Betul. Tetapi mungkin rawinya tak berapa jalur sampai kepada Nabi SAW. Aku pernah jumpa lah Ustaz Abdul Khairi. Dia makan dekat kedai ni. Tapi aku tengok dia pakai baju t-shirt. Betul tak? Betul. Saya pernah pakai baju t-shirt. Allah, dia pakai seluar fit. Memang saya pernah pakai seluar fit. Kalau jumpa saya, memang saya pakai t-shirt. Kadang pakai seluar biasa kan. Kadang tak pakai kopiah. Kan? Kadang-kadang orang jumpa dekat bank. Duduk sebelah saya. Ustaz ke? Saya dalam hati. Nak mengaku tak mengaku dah. Ya. Awak lain dia kata. Dia kata awak lain. Dia kata lain macam mana? Nampak muda. Kita pun semangat. Yang tu nak dengar. Tapi ada yang kan kita pergi jumpa kat masjid. Ustaz dulu saya jumpa kat bank muda. Datang masjid pakai jubah. Tua Ustaz tu. Yang tu geram. Tapi rawi itu betul dah? Betul. Macam itulah Nabi SAW. Sahabat cerita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Ada sunnah yang sahabat buat. Sahabat tengok. Ada yang Nabi cerita. Ada di kalangan sahabat, tuan-tuan, dia buat puasa setiap hari. Tapi Nabi tak suruh. Nabi tak suruh. Nabi kata, aku pun Nabi, aku puasa Isnin dan Khamis. Tapi dia buat betul dah? Betul untuk dia.
Macam tu lah tuan-tuan. Nak dapat kelebihan lebih, buat bagi lebih. Jangan suruh orang buat macam mana kita nak buat. Tapi Nabi suruh, di antaranya selawat 1000 kali. Yang ni Nabi suruh, buatlah selawat. Kalau tuan-tuan nak buat 2000, boleh tak? Boleh. Tapi ada orang tuan-tuan baru ni di masjid, dia orang bai'ah. Ni apa, ahli sufi ni. Kena zikir 5000. Berbai'ah dalam masjid. Saya ada dalam majlis tu, saya tak bai'ah. Dia angkat tangan pakai bai'ah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Bai'ah je lah. Bila sebut benda ni, dia macam sumpah. Bila langgar sumpah, kena bayar kifarah. Jaga tuan-tuan. Jadi banyak yang jahil-jahil nak angkat. Nak zikir tuan-tuan la ilaha illallah 5000 kali. Setiap hari. Dalam hati aku, 100 bentaruk 5000. Boleh buat ke? Rupanya betul tuan-tuan. Habis-habis sebulan, yang mana angkat bai'ah tu telefon saya. Ustaz masa tu Ustaz angkat bai'ah tak? Tak, saya tak. Saya tak sanggup. Saya tak mampu 5000 la ilaha illallah. 100 kali tu kira boleh lah. Ni kami Ustaz ni macam mana dah bai'ah Ustaz? Saya tambah buat tak? Buat apa 1000 pun tak larat. 5000. Kena bayar kifarat. Tapi saya kata kat dia, ingat kita ada janji dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita janji dengan Tuhan, kita nak Islam. Kita nak solat, kita nak puasa, kita buat tak? Tu pun kita tak buat. Tambahlah kita janji dengan ni manusia. Zikir tu sunat ya. Jadi nak buat tak buat tak apa. Kita kata alhamdulillah Ustaz. Jadi alhamdulillah lah. Pukul 11.10 cukuplah kuliah kita tuan-tuan sejam. Saya pun nak balik dah ke Penang. Saya doakan saya selamat. Kita jumpa pula bulan Februari. Jauh lagi lah. Bulan Disember saya bertolak pergi umrah duduk sebulan. Bulan Januari 14 hari bulan saya bertolak pula balik 30 hari bulan. Jadi bulan 2 insya-Allah kita jumpa. Tahun depan lah kalau panjang umur lah. Kalau Tuhan panjang umur kita jumpa lagi. Kalau tuan-tuan tak ada, kita jumpa di syurga insya-Allah. Jadi insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah, jadi saya dah bawa produk saya. Pertama susu kambing, baru buat tuan. Susu kambing ni harga RM35. Khasiat dia sangat baik. Di antara khasiatnya kalau kakak-kakak abang-abang minum, menghilangkan dahaga. Ada di luar sana, bagus. Satu sachet tu, pagi-pagi minum lah. Satu lagi, net, sarang burung. Bird nest. Harga dia RM7, kalau 3, RM20. Yang ni bukan keluaran Cina punya. Ini orang Islam punya Sungai Petani berebut tuan, orang Islam kita. Kita order 10 tong, dapat 4 tong. Sebab tak ada orang Islam yang keluar. Tapi alhamdulillah dia keluarkan. Bird nest ni tuan-tuan bagi tenaga. Bagus untuk sihat badan. Ada di luar sana boleh dapatkan produk. Itulah. InsyaAllah keluaran Ustaz Abdul Khadir. Kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi